Kita nak berbincang ni tentang jaga diri ketika raya. Sebab diri ni kan keselamatan ni luas lah. Yang ketika berada di jalan, kemudian apa kita makan. Juga kita lupakan tentang virus. Jangkitan COVID masih lagi berluasa. Apatah lagi akhir-akhir ini. Jumlahnya ada sedikit peningkatan. Makanya dengan Hari Raya nanti, jadi kita kenalah berjaga-jaga, menjaga diri ketika Hari Raya. Hari ini kita akan kupas satu topik jaga-jaga pasal COVID. Dua, tentang pemakanan. Kita bimbanglah nanti akan mencanangkan lagi potensi anda untuk nampakkan 3 serangkai yang bahaya. Dan kita nak bersama dengan Dr. Haslina Yahya yang merupakan pegawai di Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan kita bawakan Muhammad Farid Sani, pegawai detektif KKM. Terima kasih bersama kita. Okey. Doktor, saya nak tanya ni sebab kita pun tahu bila kita dah macam agak tenang sedikit sementara tu kan sebelum ni COVID tak ada, jadi tak pakai mask dan sebagainya. Kali ini katanya ada sedikit peningkatan dan mungkin apatah lagi kita akan berhadapan dengan Aidilfitri ni. Kita tahu kan bagaimana nanti nak pergi rumah jiran tetangga saudara mara ni. Mungkin doktor sini ada sedikit kita nak kongsikan maklumat berkenaan dengan peningkatan yang terjadi disebabkan jangkitan COVID-19 ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih MHI kerana menjemput saya. Sejak daripada 25 Januari tahun 2020 hingga yang terbaru 15 April 2023, hari Sabtu yang lepas, kita telah melaporkan sebanyak 5.06 juta kes COVID-19 dengan 37,000 kematian. Selain kita juga nampak sedikit peningkatan kluster lah. Namun begitu, kebanyakan kes yang kita baru laporkan sejak minggu April ke-9 lah, kita nampak ada peningkatan daripada 26 Februari hingga 4 Mac untuk minggu April 9. Dan kita nampak minggu ke minggu kes meningkat sehingga minggu lepas. Dan peningkatan ini kita nampak majoriti adalah yang bergejala ringan sahaja, 95%. Manakala 5% lagi yang mempunyai gejala lebih teruk lah, 3 hingga 5. Dan kebanyakan mereka adalah yang mempunyai comorbidity seperti darah tinggi, kecam manis dan sebagainya. So walaupun kita ada peningkatan, tetapi jumlah kadar kemasukan kes ke hospital dan juga penggunaan katil ICU serta kadar kematian masih rendah. Namun begitu, kita nak rakyat Malaysia terus bersiap siaga lah, especially bila perayaan dalam masa yang terdekat ini. Dia yang terus membantu keberkesanan vaksinasi barangkali, doktor? Ya, kita percaya langkah-langkah kesihatan awam telah berjaya dijalankan dengan pencapaian vaksin dos pertama lebih 86% dan vaksin kedua lebih daripada 84%. Bagi tadi yang melibatkan itulah yang comorbidity tu, berapa peratus yang ada kesembuhan kalau kes yang sekarang lah selepas pasca kita selesai 2 dos vaksin tu? Nampak peningkatan kebaikan? Kita sebenarnya menggalakkan orang ramai untuk mengambil dos booster ataupun penggalak yang pertama kita baru mencapai 50%, dos penggalak kedua baru 2.5%. So kita percaya kalau golongan berisiko tinggi tadi mengambil dos penggalak ni, insya-Allah penularan tu dapat dikurangkan, especially untuk yang mempunyai komoditi, kadar kematian serta kemasukan ke ICU itu akan jadi lebih rendah. Jadi pastinya pemakaian pelitup muka tu kalau boleh disarankan juga waktu sekarang ni. Memang kita longgarkan sebelum ini, tetapi dalam keadaan tertentu di mana golongan yang berisiko tinggi, warga emas lebih 60 tahun, kanak-kanak yang kurang upaya, ibu mengandung, kita galakkan mereka untuk memakai pelitup muka dan elakkan berada di tempat orang ramai lah. Sekiranya mereka mahu berada di tempat tersebut, pakai pelitup muka. Kalau nak pergi open house dan sebagainya. Especially yang bergejala. Kalau kena tekad lah, maksudnya kalau kita rasa tak sihat tu, kena pandai-pandai lah. Jaga diri. Kita balik kampung cium orang tu, cium orang yang warga emas, yang bayi kan. Baik. Kita bercakap berkenaan dengan Hari Raya yang bakal menjelang tiba ni kan. Kita dah cakap bagaimana berjangkitan, kena berhati-hati. Kita pun kena berhati-hati juga makan dah 30 hari, kita dah sebulan berpuasa, tiba-tiba sebab kita di Nusantara ni memang susah nak tinggalkan. Yang bergaram, yang bergula memang kewajipan lah, yang berlemak, bersantan semua. Okey, kita jumpa dengan Cik Farid. Itulah, kita dah ulang banyak kali kan. Tapi gagallah untuk mengawal dengan pelbagai sajian ni, macam mana masih lagi menjaga diet tu ketika Syawal ni. Rumah terbukanya dengan maksum maklum datang beraya dengan lemang ketupat. Jadi macam mana cabaran tu? Okey, kita tak nafikanlah selepas dah sebulan berpuasa tu, Hari Raya memang hari yang untuk kita berjumpa orang. So jadi bila berjumpa, aktiviti tu akan
akan ada menu lah hidangan. So cabaran dia memang besar lah. Terutama makanan yang dihidangkan tu kebanyakannya yang tinggi kalori dan macam tadi yang kita kata tadi dia ada gula, garam dan minyak lah. Kombinasi tiga ni memang dah cukup lah. So jadi apa pun dari segi planning tu bagi saya sangat penting lah. So jadi apa-apa pun contohlah kalau kita ada beberapa rumah terbuka ke yang kita nak pergi, kita boleh plan sedikit. So mungkin pertamanya saya rasa yang paling utama jangan gelojoh. Dah sebulan berpuasa tu, jadi dia bukan hari untuk balas dendam lah. So jadi first kali takes time, slowly makan perlahan-lahan untuk elakkan kita rasa penuh perut ke. Nanti kalau kita dah plan rumah pertama tu kita makan lebih banyak, mungkin rumah kedua kita kurangkan sikit. So planning tu boleh membantu kita kalaupun tidak dapat nak turunkan tu untuk kurangkan kenaikan tu terlalu mendadak lah. Tapi itulah dekat rumah tak ada tulis kalori berapa. Oh, macam tu kita boleh buat lah, Fatri. Kalau kita jamu tetamu, kita letak macam rendang, berapa kalori. Macam tu. Lemang, berapa kalori. Kira sendiri. Nak tahu juga kalau makan kan macam kita dah biasa puasa makan sikit kan, perut tu dah biasa, kita dah didik selama sebulan makan sikit. Tiba-tiba raya tu makan bagaimana, mungkin kesan kepada perut ke? Okey, sama ada berpuasa ataupun tidak, kalau kita makan sekaligus banyak tu dia memang akan ada kesan lah. Lebih-lebih lagi kalau kita dah sebulan, badan kita dah ada rutin yang baru. Tiba-tiba hari raya tu kita dia mendadak perubahan tu. Betul. Jadi ada macam adjustment period tu tak berlaku, dia terus mendadak. So adalah potensi isu dari segi ketidakselesaan perut, penghadaman dan pencernaan tu boleh berlakulah, terutama untuk mereka yang sensitif, mungkin ada masalah, memang dah ada masalah isu pencernaan ke, ada masalah GERD ke, so itu pun lebih meningkatkan risiko. So jadi untuk mengelakkan masalah kesan-kesan tu yang macam saya cakap tadi, kita galakkan untuk makan sedikit tapi kerap. Jangan makan semua sekaligus banyak. So jadi ambil masa untuk kunyah dengan baik supaya penghadaman tu berlaku dengan sempurnalah. So jangan terus makan sekaligus banyak tu. Jadi kita ambil masa selama sebulan untuk didik badan kita untuk makan dalam portion yang sedikit dan teratur. Jadi hari raya sepatutnya kita boleh teruskan. Tidak salah untuk menikmati makanan tu, cuma kena take time. Jangan naik hantu lah ya. Macam mana. Saya rasa itulah mungkin dapat doktor terangkan ataupun remind balik. Dalam rumah kita perlu ada beberapa kelengkapan untuk mengetahuilah. Mungkin seperti contohnya masa zaman COVID, gila dulu kan kita oksigen, kemudian alat untuk mengukur blood pressure semua tu perlu adalah ya. Okey, doktor. So kita memang sebenarnya menggalakkan community ataupun community empowerment. So sebenarnya kita jaga kita lah. Jaga diri sendiri terlebih dahulu dan amalkan TRIS. Maksudnya test ataupun uji bila bergejala. Lepas tu upload dalam MySejahtera untuk maklumkan kepada kita. Seterusnya maklumkan kepada rakan-rakan ataupun kontak rapat di mana yang bergejala, mohon jalankan ujian juga. Seterusnya jika gejala makin teruk, dapatkan rawatan di klinik kesihatan yang berdekatan lah, ataupun mana-mana fasiliti kesihatan. Kita kena refresh balik lah, Fatri kan. Sebab dah lama tinggal, kena tahu. Ada juga soalan, kalau kita positif berapa hari sekarang ni, sebab kan dah bertukar-tukar. Doktor. Sebelum ni kita katakan 7 hari. Sebenarnya kalau dah hari keempat, kita boleh test semula diri kita. Kalau positif, sebenarnya kita dah keluar daripada home isolation order tu. Tapi kalau masih positif, teruskan lakukan ujian hingga hari ke-7. So sebenarnya lepas hari ke-7, hari ke-7 masih tempoh hari ke-7. Sekarang ni ada yang mungkin kena tapi mild kan? Dia mungkin tak perasan mereka ni membawa COVID-19. Okey. Baik, kembali juga tentang topik makan tadi. Mungkin ada juga bagi mereka yang ada arahan kepada semua, berani untuk berbekal sekalipun ke rumah terbuka. Sebab kadang-kadang kita menu yang ada tu langsung tidak membantu. Mungkin ada yang kaitan dengan jantung ke. Jadi datang tu sebagai syarat untuk penjemputan. Bersama ada persiapan juga untuk ni. Kadang bila sampai, ada juga kes bila sampai ke rumah terbuka, tiba-tiba dia pengsan ke apa semua, menyusahkan orang pula. Jadi macam mana doktor? Farid. So maksudnya konsep bawa bekal tu. Tapi tak tunjuk kepada orang lah. Maksudnya persiapan. Menu yang ada tu semua berminyak. Semua memang kategori yang high kolesterol. Macam mana tu untuk membantu?
kita tak adalah kata sampai level nak bau bekal tu lah. Konsep asal pemakanan ni adalah yang paling utama sekali. Kalau untuk mereka yang sudah ada penyakit, contohnya seperti yang ada diabetes, hypertension ke, ataupun ada yang dah ada masalah jantung ke, memang kita syorkan untuk berhati-hati dalam kawalan pemakanan. So, mungkin dari segi menu tu kita boleh pilih dahulu yang mana yang lebih sesuai. Contohlah kalau kita makan macam, ada pilihan macam nasi impit dengan kuah lodeh ke ataupun dengan rendang ke, mungkin kita boleh ambil kuah tu dalam jumlah yang sedikit, tak ambil banyak. So kita hadkan pengambilan kuah. Salah satu boleh kurangkan kandungan garam dan juga santan lah dalam makanan tu. Dan mungkin dari segi yang macam juadah-juadah snack seperti kuih, kek tu, jangan makan first. Kita syorkan makan yang utama dahulu. Makan nasi impit dulu. Macam nasi impit ke makan yang utama. Tapi nanti lambat ni tuan rumah lambat potong nasi impit lambat, kuih raya. Makan kuih raya dulu. Sebab kuih-kuih tu dia punya kandungan kalori dia tinggi, garam dia tinggi. Saya bagi satu sedikit fakta ringkas lah. Kalau macam kuih macam tak nenas, kalau kita makan 3 ketul tak nenas tu, umpama kita dah makan 2 sendok nasi. Ya Allah. Kalori dia. Ya Allah. So jadi makanan-makanan yang kecil tu dia tidak mengenyangkan. Jadi potensi untuk kita makan banyak lebih tinggi. Takut ya. Petang kita jogging lah. Banyak bakar kembali kalori. So tapi betul yang dah ada penyakit tu bagus untuk berwaspada. Baguslah inisiatif untuk mengingatkan diri tu. Ya, maksud saya kalau siapa yang memang ada alahan tak boleh seafood ke, jangan cuba bereksperimen ya. Tak mencetuskan insiden di rumah orang. Fakta yang menyeramkan hari ini Cik Farid bagi. Mungkin ada sedikit pesanan kepada mereka untuk hari raya ni. Okey, untuk hari raya ni untuk saya sebagai sedikit pesanan lah yang saya boleh beri adalah satu, nikmati hari raya ni sebagai satu kesyukuran, boleh makan makanan yang dihidangkan. Yang paling utama sekali, kawal portion makanan dengan baik, amalkan pemakanan yang seimbang lah, makanan yang pelbagai, jumlah yang betul dan juga elakkan daripada pemakanan secara berlebihan. Serat penting ya. Serat betul. Cari makanan yang berserat. Dan daripada doktor, pesanan untuk kita yang mungkin dah rasa selesa tapi tetap waspada, silakan. Jaga. Sama juga, Hari Raya kita nak sambut dengan sihat. So, untuk Kementerian Kesihatan Malaysia, kami masih lagi mengingatkan semua untuk amalkan 3W. Maksudnya, kerap basuh tangan dengan sabun ataupun dengan hand sanitizer. Pakai pelitup muka jika dalam keadaan yang tertentu. Dan juga sentiasa warn ataupun ingatkan orang lain bergejala untuk test. Elakkan 3S lah, tempat sesak, sempit dan juga bersembang jarak dekat. Amalkan TRIS yang saya sebutkan tadi. Dan juga ambillah vaksin bagi golongan yang layak. Yang belum ambil dos pertama, tolong ambil dos pertama, dan bagi yang belum ambil dos penggalak, mohon ambil dos penggalak. Baik. Baik. Ya, apa yang kita kongsikan ni sebenarnya untuk kita diri kita juga Fatri kan. Bukan untuk mereka tapi untuk kita juga. Kena ada semua itulah, test kit ke apa semua kena ada. Sebagai kelengkapan kita balik kampung, wajib ada untuk keselamatan. Terima kasih buat Dr. Hazina Yahya dan juga Muhammad Farid Sani berkongsi ilmu. Walaupun kita dah dengar berulang kali, tapi ini penting untuk keselamatan bersama. Makan kuih tat tu jangan 3. Itu belum bahu lagi. Itu bahu. Semprit lagi. Itulah pasal.